إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين Alhamdulillah Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, bagimulah segala puji dan segala syukur. Allah masih lagi panjangkan umur kita sampai ke saat ini, dan sehingga kita dapat bersama lagi dalam halaqah kita seperti biasa setelah kita menunaikan ibadat puasa sebulan Ramadan yang kita alhamdulillah lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah segala amalan ibadat kita di sebulan Ramadan insya-Allah, dan semoga Allah jadikan segala perangai ataupun tingkah laku yang kita dapat daripada Ramadan baru ni, jadikan perangai kita untuk kita nak teruskan menjadi hamba Allah yang takwa, sehingga seterusnya insya-Allah nak ambil perangai kita boleh daripada Ramadan tu mari gunalah ni, iaitu perangai takwa kepada Allah, perangai takut, takut pada Allah. Siapa masuk takwa banyak, maka dia akan nampaklah ciri ataupun alamat-alamat takwa dalam hati dia saat ni nampak lebih banyak. Iaitu seperti zikir pada Allah, dari segi zikir pada Allah, di segi apa saja dia buat perintah Allah, Tuhan suruh, Tuhan larang, dia tinggal Tuhan larang. Sikit banyak tu mengikut takwa yang masuk dalam bulan Ramadan bana. Kalau kita masuk takwa banyak, dia buat amalan banyak. Kalau kita takwa tu masuk sikit dalam hati kita, maka amalan kita pun akan turut sikit juga. Itu kita boleh perhati diri kita sendiri. Nak perhati orang lain tak tahu, perhati diri sendiri. Apakah amalan-amalan kita dah buat di bulan Ramadan ni, seperti puasa sendiri, semaya waktu kedak, semaya fardu, semaya sunat ada kedak lagi, rajin dak berzikir, rajin dak baca Quran. Itu semua kita boleh nampak atau takwa masuk ke tak masuk melalui amalan-amalan sana. InsyaAllah mudah-mudahan kita dijadikan orang yang muttaqin insyaAllah. Allah jadikanlah kami daripada orang yang takwa ya Allah. Itulah harapan kita. Bima takutnya, kalau takut sekali kita takut, bima takut Tuhan tak terima amalan kita, waktu paling takut sekali. Itu lepas Ramadan ni hidup besar mana-mana pun wasiat pada diri sendiri dan pada muslimat semua, iaitu jangan kita gaduh berhenti lagi doa.
Ya tu Rabbana taqabbal minna Ramadanana. Ya Allah, terimalah amalan Ramadan kami ya Allah. Terimalah daripada kami Ramadan kami. Mudah-mudahan bila Tuhan terima, maka amalan-amalan pun akan jadi masih lagi ada dengan kita. Akan mengekalkan atau menolongkan kita membanyakkan amalan kita di segi ibadat saat ni. Tapi sebaliknya kalau Tuhan tak terima amalan Ramadan kita akan keluar daripada Ramadan. Bagaimana belum pada Ramadan kita masuk, tubik Ramadan pun jadi orang telah juga, tak ada terbaiki ya dah. Kalau pergi mandi kok tak basuh lah, tak cuci dah. Mandi tak cuci. Subhanallah, padahal Ramadan sebulan tu nak cuci kita. Ramadan masuk sebulan Ramadan tu nak basuh kita, nak basuh badan kita, nak basuh hati kita, nak basuh akhlak kita. Allahu akbar. Boleh tahu mana kita tu Tuhan terima tahu mana amalan kita ni. Allahumma taqabbal minna Ramadhanana. Tuhan terimalah amalan Ramadan kami ya Allah. Mudah-mudahan takwa kita boleh baru ni akan bapak baiki kita insya-Allah. InsyaAllah. Itulah. Dan paling besar lagi ialah Quran. Quran. Alhamdulillah hari ni kita masih lagi dapat sambung majlis kita. Berarti kita dapat sign dengan Quran seperti biasa. Bahkan kita akan bertambah lagi kualiti di segi mengaji kita. Dia dirajin lebih pada hari lain. Belum pada Ramadan insya-Allah. Kalau nak lagi selagi ialah kita nak cari nak tambahkan semacik kita. Kita rasa kita Tuhan tahu sifat dah kita duduk dalam hidayah Allah. Duk rasa tak usah dah tak usah dah jalan-jalan lain pada Quran tu, nak cari jalan ni dah. Tapi kita rasa rindunya lagi, kita rasa rindu pada sains-sains kita. Sains-sains kita masih lagi ramai lagi rasa tak ada apa, tak berajak pada Quran. Hati kita kena mikir juga. Lagu mana dakwah sains-sains kita. Orang kita, sains-sains kita tu lah. Supaya mereka itu rasa kasih, rasa mesra, rasa nak kepada ajaran Allah daripada Al-Quran ini. InsyaAllah dah. Apa kan nak agak cuek lah. Agak cuek, agak panggil royak ajak. Dakwah, panggil dakwah. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tapi nak royak benar dakwah benar-benar ni kena guna sabar. Kena ada sabar. Bila masuk. Sebab tu kita nak cari jalan mudah, jalan senang ada dakwah ni, asal mimpilah. Sebab jalan dakwah ni jalan Nabi. Jalan Nabi. Kita nak ajak mereka kepada jalan yang benar ni sangat payah. Sangat payah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah hari ni kita masuk surah baru. Kita ngaji dah sikit. Baru ni ayat dah. Pasal nak ulas semula ya dah. Kita ulang semula. Lupa dah dia. Dia banyak-banyak nak ulang tak boleh ni baru sikit je dah. Tuan mula dah. Puas raga. Ada puas Quran dah. Umi jumpa baca di pun lupa juga dah. Rasa pun tak ada baca lagi dah. Itulah mukjizat Quran. Hari kita baca semula ayat ni, kita baca sampai di hari ni nak baca sampai di ayat 10 insya-Allah. 10 11 lah, 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun
أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan serta taufik hidayah kepada kita semua melalui ayat dan surah yang kita baca ini, insyaAllah. Alhamdulillah, Allahumma hadina bihadzal kitab. Ya Allah, hidayahlah kami dengan kitab ini, ya Allah. Alhamdulillah. Itu surah baru yang kita akan belajar pada mula lepas puasa ni, insya-Allah. Nak surah baru belaka di tempat mengajar di lain pun nak surah baru juga. Alhamdulillah, betul lah. Lepas puasa nak surah baru belaka. Satu lagi surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni surah yang turun di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu ayat ini, surah ini dalam masa Nabi duduk di Mekah lagi. Kita faham sendiri dah bila surah Mekah ni mana ada ayat yang banyak duk kecik ha syariat ko ha akidah. Syariat mana tu ha nak pertibat dah ni. Wak go ni dah. Tu kalau akidah ni mata wayak ha iman dulu. Wayak nak pegang lagu, nak percaya lagu mana apa gitu. Ada sebanyak 93 ayat ni surah ni. 93 ayat dan kita baca belakang ni, tak nak baca dah, ini mukaddimah dia. Surah ni nama apa? Surah An-Namlu. Surah An-Namlu. An-Namlu mana? Sumut. Nama sumut, surah sumut. Surah ni dinamakan surah sumut. Sumut bahasa Arabnya mana? An-Namlu. Apa sebab tu ada kecik sumut dalam ayat ni, dalam surah ni? Karena dalam surah ni kita nak ngaji sumut. Ada berlaku kejadian satu kejadian yang berlaku masa Nabi Sulaiman. Sulaiman. Dan kita tak ada ngaji lagi ayat ni ada pada ayat 18 lagi ni. 18 lagi. Jadi minggu depan 2 minggu lagi kita ketemu dengan ayat kita baca saat ni. Surah An-Naml ni. Hari ni kita masuk ke atas dulu. Kita mula masuk tafsiran dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala buat mula surah ini dengan huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah dia panggil. Iaitu huruf hijaiyah ni mata huruf yang huruf hijaiyah. Huruf-huruf saja.
iaitu dua huruf. Ta, sin. Ta, sin. Sin ke sim Sin kata mulut ke sin dengan nun. Sin dengan nun. Ta, sin. Ta dua harakah, sin. Harakah. Ta, sin. Apa makna ta, sin ni? Macam Yasin. Toha. Ada dua huruf. Mula dengan dua huruf. Kita ngaji dah baru ni dalam pada ni, ayat-ayat yang mula dengan huruf hijaiyah ni, ahli tafsir, semua ahli tafsir, ulama-ulama tafsir katanya serah pada Allah. Apa makna dia? Macam Yasin, adalah ulama tafsir tu, Yasin, Toha, apa tu dah. Tosin sini maksudnya seperti surah-surah lain, ayat-ayat lain juga. Dalam kata tosin ni serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Yang pentingnya Tuhan mula surah Tosin ni, huruf Quran dia ada dalam Quran 114 surah semua, ada huruf yang mula dengan huruf hijaiyah ni, apa surah semua? 29 surah. Dalam 114 surah Quran ni, Quran kita ada sebanyak 114 surah. Mula di surah Fatihah sampai di An-Nas tu ada 114 surah, dan surah yang mula semata-mata dengan huruf hijaiyah, alif lam mim yasin ke apa tu, cak alih dah ayat ni, ni pun ngaji dah. Ada berapa surah semua? 29 surah. 29 surah. Dan kebetulan ke tak atau huruf hijaiyah, huruf ngeja tu pun ada 29 huruf. Ada 29 huruf juga. Ambil alif batas apa di ya, hamzah, ya tu, tu ada 29 huruf juga. 29 huruf juga. Ni pun Tuhan, kitab Tuhan ni dia buat banyak, banyak benda-benda mukjizat dalam Quran kita. Pasal pelik dah, betul lah, bukan betul lah. Apa kata? Kita baru tahu. Tuhan buat gitu siap dah. Macam dalam surah Yasin. Ni baru tahu juga surah Yasin. Surah Yasin telah tengoklah, ni kita luak nak peranan sikit. Ada satu perkara benda pelik dalam Quran ni. Banyak benda-benda. Kita ke ngaji Quran, kita ketemu benda-benda mukjizat, benda-benda pelik mahsyar dalam Quran ni. Banyak. Pada nak bagi surah Yasin ni. Surah Yasin benda pelik lainnya. Surah Yasin duduk dari surah yang berapa dalam Quran? Duduk di surah yang berapa? 30 ni. Ayat dia berapa? Ayat dia 83. 83. Patut ke duk bila mengikut dalam huruf yang ada dalam surah Yasin tu ada sebanyak 2988 huruf. Mengikut dalam tulisan Quran Mushaf Utsmani 2988 huruf. Orang duk bila huruf-huruf dalam surah Yasin. Campur semua. 2988. Yang peliknya 2988 ni pun hasil daripada kun antara 30 ni dengan 83. Paling lagi tu dah. Dah. 2988 ni adalah hasil daripada pun daripada kita gikun antara gi pukul di antara 30 ni dengan 83. Bukan 30 ni. 30 ni dengan 83. Teragi siapa ada rosak kitlik dah. 30 ni dengan 83 ni gikun dua tu pun tau kap 2,988. Lepas tu, pas 30 ni tu ke apa? 3 ni tu adalah betul dengan lamdab surah Yasin. Dah. Surah Yasin duduk di surah yang ke-30 ni dalam Quran. Lepas tu 83 tu ke apa? 83 tu dah ayat surah Yasin. Apakah kebetulan surah Yasin ada 83 ayat?
Lepas duduk pada peraturan surah yang berapa? Surah yang ke dalam Quran, surah Yasin duduk di surah yang ke 36. Dicapur dua tu boleh gikun gedorab, dipukul dua tu boleh apa 2988. Kebetulannya 2988 ni adalah huruf-huruf yang ada dalam surah Yasin semua. Paling lagi tu. Nah, ada paling lagi. Nah. Faham dah. Tu dah. Semua tu tak ada betul lah dak. Tuhan buat lama-lama dah lagu tu. Nah. Di surah surah yang berapa, ayat yang berapa, nah. Cuma kita tak tahu. Kita ilmu kita tak sampai situ, tak nampak. Nah. Sebab tu ada hikmat dia. Minta mana lagi pun benar ayat tak boleh juga. Ada hikmat ni. Nah, surah Tasin, surah pada ayat huruf Tasin ni ada hikmat dia gapo. Nah, bila dia minat ayat tak boleh kami tak tahu lagi. Insya-Allah tu takit lagi. Teroyak mula-mula. Nah, dah. Wallahu alam. Huruf Tasin mana Tuhan nak ke mana. Nah. Tapi hak nak pentingnya kita naknya dah. Hak Tuhan tak beritahu tu tak apalah kita serah Tuhan dulu. Nah. Kita main belajar kita Tuhan nak kita tahu tu. Nah, iaitu ayat seterusnya pula. Nah. Goleknya lepas pada Tuhan huruf-huruf Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala royak huruf-huruf hijaiyah ni, goleknya Tuhan ada kecik Al-Quran. Nah, ayat-ayat Al-Quran. Sebab itulah kita tengok lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutnya tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Tilka ayatul Quran. Ini ialah ayat-ayat Al-Quran. Nah, Tuhan tunjuk ini ialah ayat-ayat Al-Quran. Ini sini tu Tuhan tunjuk kepada ini menata soalannya huruf dua ni. Nah, ini adalah ayat huruf muqatta'ah. Nah, mari ingat pada kita. Ini ayat-ayat yang turun kepada Muhammad, ayat Al-Quran yang mukjizat, yang pelik, yang pelik dalam huraian dia. Tu maksudnya. Tilka ayatul Quran. Alhamdulillah. Ayatul Quran. Ayat sih maksudnya dia dua ayat ni. Ayat-ayat ni mana tak ayat Quran kita baca ni. Ayat kita baca ni. Atau masa kita panggil keterangan. Ayat mana keterangan. Wa ayatul lahumul ard wa ayah tu. Itu satu makna dia. Keterangan sama ada keterangan melalui ayat Quran ni. Sesuatu ada ayat kita sesuatu huraian ajaran Tuhan. Sesuatu ayat Al-Quran, sesuatu ayat tu. Ibang ayat juga. So lagi ayat dia dengan makna dalil-dalil langit bumi, berkayu-kayu kita sendiri ni. Kejadian Tuhan. Hak kita boleh nampak dengan mata ni. Hak boleh kita boleh sampak dengan panca indera kita yang lima ni. Dipanggil ayat juga. Ni ayat al-zahir. Ayat belaka dipanggil. Tapi tuan nak kecek sini ialah nak kecek Quran, ayat Quran. Ayat Quran yang khasnya dari surah ni dan surah-surah lain. Tilka ini ialah ayatul Quran, ayat-ayat Al-Quran. Lepas tu kecek huruf hijaiyah ni. Mana kata soalannya kita faham sini? Soalan berlepas tu kecek huruf teroyak atas ayat Quran. Soalannya dalam ayat lain maksudnya Quran ni daripada huruf-huruf ni lah. Quran jadi ayat Quran ni daripada huruf-huruf, daripada huruf-huruf macam ni. Ambil daripada alif apa? Ya. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran wa kitabim mubin. Juga kitab yang jelas nyata. Kitabim mubin. Kitab yang jelas nyata. Nyata ke apa? Jelas nyata ke apa ni? Dalam tafsir dia kata, dalam huraian dia telah ada kandungannya dan kebenarannya. Tak ada wasa-wahwih, tak ada kena bimbang, tak ada kena takut. Bagaimana ayat-ayat lain tu kata dalam surah Baqarah kita baca tu. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Dalam ayat surah Baqarah tu ayat kita. Begitu juga dalam surah surah As-Sajdah gapo. Tak ada kena bimbang. Tak kena takut. Jelas Quran ni jelas nyata.
kita lah ni kita wasa tak ada peliknya. Nah, kita wasa terima Quran, tak ada wasa pok. Nah. Sebab kita beri medah. Nah. Sebab hati kita tak ada mikir orang lain. Sebab kita rasa mudah terima. Nah. Tapi kita ingat bila kita baca ayat Quran ni, kata Quran ni turun masa manusia semua kufur. Manusia masa tak kenal Quran. Nah, tak kenal Quran. Sebab tu Tuhan kena royak ni. Nah, kena royak kepada manusia dulu. Nah, hari ni ngajar pak kita. Kalau tak ngajar pak orang lain, pak orang tak reti bahasa dengar Quran. Nah, dunia lah ni pun ada lagi orang tak pernah dengar Quran. Tak je dengar Quran. Ataupun dengar Quran pun dengar tak reti. Sebab kita tak reti ni lah. Sebab tu Tuhan mari royak dulu lagi kata, ini ialah kitab ayat Quran dan kitab yang jelas nyata. Nah, di celah-celah manusia tak ada Quran, tak ada buat guna Quran, tak ada kitab yang jelas nyata. Bagi dunia ni kitab banyak. Tapi kitab yang jelas, kitab yang nyata, yang jelas, yang benar sikit. Dah sikit. Alhamdulillah, maka kita ada Quran. Nah, hari ni Quran mari dah bagi kita Quran lama dah doa kitanya. Cuma saat ni lah kita baca dengan tak faham. Nah, baca dengan tak faham. Allahu akbar. Wa kitabun mubin. Kitab yang wadih, mubin. Nah, jelas, nyata bagi orang yang nak faham, bagi orang yang nak tadabburnya. Nah, bagi nak mikir dengan ayat Quran. Tak ada kena takut bima kata payah ko. Nah, tak faham ko. Dak. Tuhan mari buat mukadimah kecek dulu dari ayat pertama tu, ayat kata Quran jelas, nyata. Nah, lepas tu kita mai tengok gini. Nah. Dan kita isum Al-Quran dan kita yang jelas nyata ini untuk gapo dia? Buat guna gapo dia? Nah, untuk buat gapo? Lalu Tuhan royak Allah SWT royak selalu dah kata Quran ni adalah mari tujuan dianya sebagai hudan wa busyra lil mu'minin. Kitab Quran ni mari untuk menjadi hidayah petunjuk. Nah, hidayah petunjuk, pedoman hidup. Nah, hidayah. Nak hidayah apa? Hidayah nak tunjuk, nak hidayah mata petunjuk. Kita kecek hidayah. Nah, hidayah matanya hak nak wonu bahasa kita lagi petunjuk. Nah, pedoman. Nah, nak buat gapo-gapo Quran lah tunjuk kita, buat ajar kita, buat gini, buat gitu. Inilah Quran. Tu kerja Quran tu. Nah, tu kerja Quran. Nah, tunjuk waktu buat gini, semua tu dalam Quran belaka. Nah, dalam Quran belaka. Duk mana kita selama dengan Quran, tak jadi kira dengan dia. Nah. La ilaha illallah. Itulah Quran hudan. Nah, sebagai hidayah, menjadi hidayah petunjuk. Alhamdulillah. Allahumma hdina bil Quran. Allahumma hdina bil Quran. Allahumma hdina fi man hadaita. Ya Allah, hidayahlah pada kami, tunjuklah pada kami bersama orang yang kamu tunjuk, ya Allah. Tunjuk jalan yang betul. Nah, yang keduanya Quran jelas nyata ni mari dengar untuk wa busyra, menjadikan berita gembira. Dalam Quran ni ada bawa kaudi, berita gembira. Kaudi gapo? Nah, kaudi berita molek-molek. Nah, berita molek-molek. Tapi untuk siapa? Bukan untuk semua orang. Nah, kaudi ni cepat lil mu'minin. Berita baik bagi orang yang beriman saja. Camkat lil mu'minin. Orang lain pada orang beriman tak ada. Nah, lain pada orang beriman, orang tak ada iman, orang tak percaya. Nah, Quran tak royak kaudi dia, royak sebaliknya. Nah, orang tak percaya pada Quran, bukan lain pula. Nah, hak ni dalam Quran mengandungi busyra, kaudi, berita baik, berita gembira lil mu'minin, kepada orang beriman. InsyaAllah. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Tuhan tunjuk, jadilah kami daripada orang beriman. Jadilah kami dan anak cucu kami dan kaum kami daripada orang beriman, ya Allah. Dunia Allah ni penuh orang beriman. Orang manusia ada banyak buat dah. Nah, ada mukminin, ada kafirin, ada munafiqin, banyak puak. Nah, banyak puak dalam dunia hari ni. Subhanallah. Siapa orang beriman? Lagu mana orang beriman? Orang beriman tu siapa? Lalu Allah hurai pula. Orang beriman ni adalah
Satunya alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Tu orang beriman. Kalau dia beriman sungguh dia kena ada 3 ni. Mula-mulanya. Ayat 3 tu kata orang mula-mula orang beriman lah orang yang mendirikan solat. Kalau ada iman dalam hati dia, dia orang yang bukan jenis orang tak semaya dah. Dia orang mendirikan solat. Orang rajin semaya. Orang rajin semaya, tekun semaya. Orang tak semaya tukrut dulu lagi. Nah, orang tak semaya ni tak tukrut dulu walaupun dia kata ingat dia beriman pun. Nah, iman dia tu kena cek semula. Sebab tu Tuhan sendiri mari jinjang kata sifat orang beriman ni, kulaksana sifat perangai orang beriman ni, satu dia kena tengok mana? Tengok di semaya dia. Orang yang yuqimunas solah. Orang yang mendirikan solat. Kita ada doa dah. Ada doa tu, Rabbi ja'alni muqimas solah. Ada doa semua doa ni. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Boleh ingat semaya, ingat anak cucu kita katalah. Nah, mujur ada doa ni. Doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi ja'alni muqimas salah. Tuhan jadilah kami daripada orang yang mendirikan salah. Wa min dzurriyyati. Dan daripada anak cucu kami. Allah, dah bekal di molek benar doa ni. Kita boleh buat doa gatik. Nah, boleh buat doa gatik. Ramai orang tak semaya. Bila tak semaya tu sebab apa? Sebab iman dia. Nah, dia beragai di iman tu. Nah, dia beragai di iman. Dia semaya tak ada ni kerana iman tu tak ada. Bukan semaya tak usah semaya tu dia semata-mata tak usah semaya dak. Dia pergi sabit dengan iman tu. Nah, dia misahid di iman tu. Kerana kalau ada iman sungguh, dia tak boleh tinggal semaya dia. Dia tak boleh tinggal semaya dia. Mula-mula sekali, tu ayat orang beriman ni, sifat dia adalah, mula-mula sekali, yuqimuna, mereka itu mendirikan solat. Tetap mendirikan solat. Yuqimun dengan maknanya, bangun dengan, buat dengan hati, buat dengan badan. Buat dengan badan, buat dengan hati. Buat mengikut masa dia. Dengan khusyuknya. Yang tetap mendirikan solat. Yang kedua, wa yu'tunaz zakah. Itu sifat orang beriman. Kalau orang beriman sungguh dia kena ada ni. Wa yu'tunaz zakah. Dan mereka itu mengeluarkan zakat. Zakat sebenarnya harta lah. Keluarkan zakat harta. Sedekah wajib. Sedekah wajib setahun sekali tu. Tadi dia sama ada zakat apa saja diwajibkan ke atasnya. Bukan jenis orang yang kerekuk kupik dak. Sebab tu Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang semaya. Masa lepas Rasulullah mati, Abu Bakar nak jadi khalifah. Kemudian berlakulah kejadian ada satu kumpulan, satu puak daripada orang Islam. Orang Islam. Tak usah bayar zakat. Tak usah bayar zakat. Lalu mereka semaya, mereka mengucap syahadah 5 syahadah. Tapi tak usah keluar zakat. Lalu Imam Abu Bakar istihar pergi ke atas mereka, halal darah. Halal darah ke atas mereka. Menata orang tak usah keluar zakat ni halal darah. Islam dia punah. Iman dia punah juga. Iman dia punah juga. Kerana zakat ni adalah salah satu daripada amalan yang diwajibkan. Masuk dalam rukun Islam. Rukun Islam. Tiba-tiba dia mereka tu saat ni nak semaya, mengucap rukun syahadah semaya tapi ingkarkan zakat. Tak usah keluar zakat. Lalu Abu Bakar istihar pergi dengan mereka tu. Tu besar tak keluar zakat ni dah. Supaya dia tak semaya jugalah. Bukan punah semaya tak semaya kara dak. Dan kemudian tengok lagi yuqimunas salah ni ialah Tuhan mai pegu dua tu. Ada semua kalau semaya dengan zakat ni Tuhan pegu semua nampak tak? Kerana semaya ni nak keluar nak membersihkan hati, adapun zakat ni untuk keluar zakat lah nak bersihkan harta. Nak bersihkan harta. Tuhan ambil dua tu, rukun Islam ada 5. Tapi Tuhan ambil dua ni, hak ni hak besar. Puasa
Kau tak kecek sini. Padahal kena puasa juga ni. Nah, orang beriman kena puasa juga. Mata tak ada ayat puasa tak kena puasa. Dah. Nah, mai atau ayat hak penting dulu. Ayat hak pada hak samkan, hak berhubung dengan apa panggil gapo ni. Hak tak gapo ni? Ada puasa saat ni dia amalan fardi juga. Nah, amalan fardi dalam nak baiki diri. Nah, ada puasa zakat ni dia sakut paut dengan anak Adam. Dah sakut dengan anak Adam. Nah, hatulah mula-mula dah dua perkara. Yang ketiganya orang tanda kata ya orang beriman, orang sifat orang beriman ni ialah wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka orang beriman saat ni bil akhirah percaya dengan yakin akan hari akhirat, dan mereka orang beriman saat ni yakin dengan hari akhirat. Nah, yakin dengan yuqinun. Kita biasa baca dalam surah Baqarah dah ni. Nah, ada lebih kurang juga. Nah, wabil akhiratihum yuqinun. Nah, orang muttaqin, orang takut Tuhan ni sifat ni. Nah, nak semeh-semeh dengan ayat ni, semeh-semeh dengan surah Baqarah di awal-awal surah Al-Quran ni. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna tak ada dah. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, tu ayat tu orang beriman. Nah, patu ayat hanya sikitnya tu ya. Dah ada lagi ayat-ayat lain mari hurai lagi. Nah, tapi tu ayat penting-penting. Nah, penting-penting. Alhamdulillah ada 3. Ada rukun iman Islam 2, lepas tu rukun iman se. Yakin akhirat ni rukun mana? Rukun Islam ke rukun iman? Rukun iman. Nah, dalam rukun iman ni tu ambil dari akhirat se. Nah, dari akhirat. Habis kata dah tu sifat orang, ciri-ciri orang beriman. Nah, sifat-sifat orang beriman, nak cari orang beriman ni 3 tu. Nah, 3. Orang yakin dengan akhirat ni. Orang yakin akhirat, aku mana orang yakin akhirat? Nak macam mana tadi yakin akhirat? Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, tengok dalam tafsir sini kata Imamul Fakhri iaitu orang yakin akhirat ni ialah orang yang berhimpunnya iman dan amal soleh. Orang tak ada orang yakin akhirat, tiba-tiba amal soleh tak lebih gapo daripada diri dia. Nah, tak semaya, tak puasa, tak gapo semua tu bukan orang yakin akhirat dak. Nah, ya ada kita kecek semua dah dia kata, nah, hati molek. Nah, hati molek. Dah. Hati molek ni bahasa, nah, bahaya. Dia tak semaya pun tak apa, hati dia molek. Dah. Dah. La ilaha illallah. Dia jamin kata hati dia molek. Nah, hati, maka hari ni dia kata, ulama tafsir dia kata, kalau kata hati molek sungguh, dia kena beripun 3 tu. Nah, hati dia tu mata yakin akhirat. Mata hati molek tu dah cai pada Allah gapo. Nah, maka dia kena yakin, kena ada amal soleh di zahir dia. Ya tak tahu Arab pun tak apa, hati dia molek. Tak kelubung pun tak apa. Nah, subhanallah. Nah, pandai dia tipu diri dia sendiri. Nah, ya. Mai tengok. Ayat ni ada pada hak perang hak kata hati molek tak ada kena buat amal soleh gapo tu, duk dalam ayat 4 tu. Nah, dah. Kemudian lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala ayat pula. Nah. Lepas tu ayat orang beriman, Tuhan nak bagi Quran pada orang beriman. Nah, Quran mari hidayah, mari petunjuk kepada orang beriman. Lalu Tuhan ayat pada orang tak beriman pula. Lagu mana orang tak beriman? Ada orang tak beriman? Nah, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Macam mana kata dia tak ada akhirat? Orang tak beriman pada akhirat. Muka akhirat, iman-iman ni dalam hati. Nah, iman-iman di dalam hati, tak nampak kata iman ada kau tak ada, tak nampak. Nah, maka tapi dalam ayat ni Tuhan buat percuma. Nah, buat dalil innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Tak percaya, tak ada akhirat. Tak percaya akhirat. Nah, tak ada orang beriman dia yakin, cerak. Nah, kejak hari akhirat. Nah, tapi ada seorang lagi sebaliknya pula tu kata orang tak beriman hari akhirat ni ke mana? Zayyana lahum a'malahum. Auzubillah min zalik. Takutnya ayat ni.
Orang tak percaya hari akhirat ni, man la yusaddiqun. Akhirat ni hari apa akhirat? Akhirat ni hari nak kita nak bakit hidup semula lepas dah mati, kemudian nak pergi balas, kita terima balasan amalan kita. Tu mana hari akhirat. Kalau kita tanya gapo hari akhirat? Itu hari bakit lepas pada mati. Nah, kemudian nak pergi terima balasan amalan kita dah buat hari ni. Tu. Nah. Maka hari ni tu kata ada pun orang tak percaya hari akhirat ni. Tak percaya kata hidup semula pula lepas dah mati dah. Nah, cuma tak percaya pada hari akhirat. Maka orang lagu ni hidup kat lain pun. Nah. Hidup mengangan kita orang beriman dua sekali capur dengan orang beriman juga. Orang tak percaya akhirat ni. Tapi amalan dia kan nak. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Takutnya dia dah hidup sekali dengan orang beriman juga. Nah, ada dalam rumah serumah juga. Nah, ada dalam rumah serumah kadang-kadang suami isteri tu tak serupa dah iman. Nah, anak dengan mak pak serupa juga. Nah, kadang-kadang mak pak tak beriman, anak beriman. Nah, atas sebaliknya anak beriman pada mak pak beriman, anak tak beriman. Nah, suami isteri pun duduk boleh serumah nak. Nah, duduk serumah. Nah, iman tak sama. Nah. Maka orang tak beriman tu orang tak percaya pada akhirat ni. Tak percaya kata ada akhirat. Nah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala buat ana kriya. Tuhan hias. Kami sini zayyana. Zayyana ni Tuhan sendiri buat dia. Takutnya nak. Nah. Kami yang ni Allah jadikan perbuatan buruk mereka ni kelihatan baik kepada mereka. Kau dia tak khabar. Nah. Wahiyah amalan buruk, amalan jahat orang dia buat tu berasa molek kepada orang tak percaya akhirat ni. Sebab dia tak berhenti. Nah. Dia rasa kena mata. Nah. Dia tak kelubung pun tak apa, dia tak semaya pun tak apa. Saat ni kata dia kecek tu. Dia kata tak semaya, tak kelubung pun tak apa, asal hati yang molek. Dia tak ada dekis siapa. Nah. Dia berasa kena. Nah. Kalau kadang dia buat amalan jahat saat ni, dia berasa kena. Gana tu dia rasa gitu tu. Tu bubuh satu, tu hias dalam hati dia. Tu bubuh dalam perasaan hati dia saat ni. Nah, dia berasa kena. Tu peradak. Nah, peradak kuam rusuk dia saat ni. Kuam kit dia mikir lagu tu. Nah. Hambak tu dia boleh duduk tu. Nah. Tapi kalau dia mikir lagu lain, dia mikir takut lah, mikir apa, tak jadi lagu tu pula. Jadi dia berimai pula kalau dia mikir takut tu. Nah. Ya kan orang tak duk lawan Tuhan ni, dia tak boleh duduk. Nah. Duk lawan Tuhan ni. Tapi bila duduk tu kan apa? Dia berasa kena. Nah, dia berasa kena. Mari mana sifat tu? Tu abuh dia. Tu buat dia lagu tu. Zayyana. Kami hiaskan. Nah, kami bubuh perasaan jadi comel lah hati dia sana. Nah, supaya dia modok orang huduh buh make up tu lah. Nah, buh bedak, buh lecu ke apa jadi comel. Nah. Tu buh nah nu jangok. Nah, buh baju cahaya ni ada nampak comel. Nah. Buh hias tu dicomel dah. Buh buka tak ada bedak, tak ada apa orang letak muka dia. Nak tengok pun tak boleh dah. Dah. Subhanallah. Hias tu comel, tapi hias sini amalan buruk jadi nampak comel. Takutnya hatu Tuhan buat kepada siapa ni? Hak ni Tuhan buat kepada orang tak beriman. Orang tak percaya pada akhirat. Sebab tu dia duduk boleh tu. Nah, dia makan nasi lalu, dia tidur jenera. Nah, dia tidur jenera. Tak ada rasa bimbang, tak rasa takut ke apa dak. Takutnya. Lalu duduklah dengan keadaan dengan dia amalan buruk sana ni, dia buat jahat tak ada bukti-bukti. Fahum ya'mahun. Oleh itu tinggallah mereka, duduklah mereka itu meraba-raba, duduk raba-raba, buta. Dalam keadaan sesat ni. Duduklah keadaan buta, dalam sesat. Nah. Tak nampak. Royak tunjuk tahu mana pun tak nampak. Nah. Auzubillah min zalik. Ya'mahun ni buta mata, buta hati dipanggil. Nah, kalau ama. Nah, umyun tu buta mata. Kalau amah, ya'mahun ni buta mata hati tu. Nah. Dah. Buta mata dia buta celak mata hati tak apa, dia nampak. Nah,
Tapi buta mata hati ni, mata jelek pun buta mata hati buta. Nah, tunjuk pun tak apa. Nah, royak pun tak dengar. Ni tulis telinga pula, capur dua tu. Nah, summum, sebab tu panggil dalam surah Baqarah tengah dia summum bukmun umyun. Nah, orang kafir ni ialah orang yang mata tu buta, telinga tuli, mulut bisu. Nah, summum bukmun umyun. Nah, Tuhan royak atau orang fahum la yarji'un. Maka dia tak kelik pada benar. Keduklah gelak kalau lah jahat, salah sesak situ. Fahum la yarji'un. Allah, auzubillah min zalik. Kita ngaji tajwid ni payah kali ni dah. Summum bukmun umyun ni. Temalan nak baki tajwid. Tapi duk kecek tahu lama tak tahu makna dia. Summun tuli, bukmun kelu, umyun buta. Buta. Auzubillah min zalik. Tu kecil atuk orang kafir, dak orang tak beriman pada hari, tak percaya pada hari akhirat. Tu kecilnya tu ya, sikit tu ya banding dengan orang beriman. Orang beriman, orang yang bangun semaya dengan tekun, orang keluar zakat harta dia, sedekah harta dia, dan yakin hari akhirat, tu orang beriman. Maka orang beriman ni lah orang pada pandai guna Quran. Tu nak tunjuk pada Quran, kalau royak gapo dia turut belaka. Dia turut belaka. Tapi sebaliknya orang tak beriman hari akhirat, tu panggil tak beriman hari akhirat. Padahal malaikat kena beriman juga, Tuhan kena beriman juga. Kena beriman belaka tu. Tapi ya bila tak beriman akhirat asal ni, orang lain pun tak percaya belaka. Sebab akhirat ni Quran ada royak. Quran ada royak, Nabi ada royak. Tuhan ada royak dalam Quran apa. Bila tak ada akhirat asal, orang lain pun tu habis lah dah. Rukun iman ni. Sebab tu ambil betul tak percaya akhirat asal dah. Padahal orang lain pun kena percaya juga. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum. Takutnya zinah, panggil zinah peradab. Tu peradab amalan mereka saja jadi nampak comel, amalan buruk dia saat ni. Maka dia pun tak ada nak kelik buat jahat, buat baik dak. Bukan molek dak amalan dia. Fahum ya'mahun. Maka meraba-rabalah mereka, raba-raba ni gagal. Dah duk gagal dalam sesat tak ni. Dia buta. Dia buta, tak nampak kata benar dia waktu salah. La ilaha illallah. Na'udzubillah min zalik. Allahumma hdina ya Allah. Tak ada pedoman dia dah. Lalu itulah bila duduklah keadaan buta tu, masa molek amalan jahat saat ni. Orang lagu ni tu nak balas lagu mana? Tu nak balas gapo ke dia? Ulaika, mereka itulah mereka lah alladzina lahum su'ul azab. Orang-orang yang akan boleh azab seksa yang buruk di dunia. Tuan royak siap lah dah. Balas tuan nak balas pada orang lagu ni. Nak balas gapo? Tak dunia ni tu mudah. Balas dia. Iaitu su'ul azab. Balasan buruk. Buruk tahu mana tu wallah alam. Kadang-kadang kita tengok mungkin ayat depan akan Tuhan royak lagi. Cerita-cerita umat-umat dulu. Iaitu su'ul azab sini balasan buruk. Tengok lah ni, kita tengok dunia lah ni jadi. Tuhan balas dengan menyakit. Kita selalu kecek royak seumur dah. Kalau dulu umat dulu Tuhan balas dengan gepa bumi, dengan ribut, dengan gapo. Ni sari-sari dua ni ada dah pakar dalam segi kaji udara, dia kata akan berlaku ribut apa tu, ribut pusing tu. Putin beliau. Pangkut negeri Sia ni. Wallah alam kok mana, dia tak royak, tak ada relak ya, tak royak di Pantai kok mana. Kalau atas ke. Berlaku tiga kali. Tiga kali. La samahallah, tak Tuhan selamat dah. Kita hasbiyallah sok dah. Kita surah Tuhan. Hasbunallah. Tu ribut ni panggil paitan macat dia panggil. Benarnya ada bala tu. Hak besarnya kita tengok lah ni, su'ul azab ni ialah bala bencana dengan maknanya orang Islam kita ditindas, kena bunuh, kena nyanyo. Orang Islam kita
pada kena zalim, kena zalim. Di mana ada Islam sepak situlah kena ada anyayaan. Satu kita nampak jelas dari ni. Su'ul azab. Satu bala besar satu pada orang Islam kita hari ni. Kerana umat manusia, umat Islam ini khasnya tak usah ambil ajar Islam yang hidup gunalah hidup dia. Tu hatta bala-bala bercana mari. Penyakit-penyakit macam-macam penyakit. Penyakit macam-macam penyakit. Semua tu adalah su'ul azab. Termasuknya daripada azab seksa yang buruk di dunia. Di dunia. Kalau berhenti dengan dunia qadar betul dunia tak ada akhirat tak apa. Tapi tak, bukan sudah dengan dunia ni tak. Kata dunia ni kena ada azab. Wahum fil akhirah, dan mereka dengan keadaan tak beriman ni, mereka pula pada hari akhirat esok tu humul akhsarun. Hum ni mana mereka. Wahum fil akhirah wahum tu maknanya pelik pada makna mereka itu tak beriman saat ni. Mereka tak beriman saat ni pula di akhirat esok adalah orang-orang yang akhsarun. Akhsarun atau orang yang rugi serugi-ruginya. Anak orang yang rugi tahu mana. Rugi serugi-ruginya. Auzubillah min zalik. Allah, rugi nak ke tu tak boleh dah. Tak dunia ni rugi sama dah. Rugi tak dunia hari ni boleh ke tu mai. Kita nega rugi boleh turun modal semula. Kata mati ke. Tapi masalah rugi akhirat. Rugi akhirat nak ambil mana? Tuhan modal banyak tak dunia lah ni. Tapi kita tak boleh dapat faedah sikit abuk daripada benar hak Tuhan kita saat ni. Pala modal. Umurnya 10 tahun sore-sore tak ada buat baik ke apa. Rambut hubal dah pun tak semaya lagi. Buat jahat lagi. Buat gapo lah hidup dia. Anak cucu belana tak ada bertolong-tolong berdoa kita. Enggak anak cucu kita tak ada ajar dia jadi orang baik. Tak ada ajar dia jadi baik dah. Makanan belana gapo semua tu jadi kita jadi panggil makanan yang tidak halal gapo. Semua tu menyebabkan kita jadi orang paling rugi sekali rugi-ruginya. Orang tak beriman ni. Sama ada modal, sama ada modal dengan orang beriman juga. Umur sama, harta sama, tahu belaka bagi tahun yang ini. Tapi akhirat esok orang beriman dapat laba. Boleh tolong harta dia anak cucu dia jadi orang baik. Harta dia boleh tolong dia, harta wakaf gapo boleh jadi faedah dia. Orang beriman. Ada orang tak beriman ni, dia tak ada cedek pun kok. Tak ada cedek pun. Subhanallah. Kita nampak gambar atas dunia hari ni. Allah, hidup dia gapo dah? Hidup dia untuk gapo? Bangun pagi tu kau bergaduh dengan dunia kara. Tak ada kata nak pakat mengaji Quran, baca Quran, berzikir lu semata apa. Tak semaya, tak gapo, cari harta pun halal-haram tak cara. Dah. Dengar Quran tak usih. Tak usih. Tak usih dengar. Tak usih dengar, tak usih baca sama telah. Baca sama telah. Ataupun nak dengar Quran, nak baca Quran tapi tak usih faham. Ada ya. Hak tu masalah banyak kita lah ni tu. Nak ngaji Quran, nak ngaji rajin tapi tak usih faham. Bawa nak faham takut. Bawa Quran royak, makna Quran royak sepengah dia duk, tak sepengah dia nak tu, takut. Malah dah tak usih dengar lah. Subhanallah. Allahu akbar. Tu dah tu royak ada 2 ayat ni. Royak sikit, royak ringkas benar. Royak keadaan orang tak beriman. Iaitu orang tak beriman ni duduk senang tak dunia dia. Tak ada gaduh apa dia, tak ada berdebar perut apa dak dia. Sebab dia tak nampak kata dia buat sana salah. Sebab Tuhan katuk habis mata dia. Tuhan nampak comel dia. Auzubillah min zalik. Nasallallahu salamah. Banyak kita tengok dunia hari ni banyak duk ada gitu. Waktu duk bimbang ni so. Bimbang takut kita duk lain kena duk lagi ni. Kau duk dalam Tuhan, duk masa dalam orang hak Tuhan hias. Duk jahat dah rasa tak apa. Duk tak nampak kita duk jahat. Auzubillah min zalik. Tuhan selamatlah kami, hidayahlah pada kami ya Allah. Kita doa dengan Tuhan banyak, minta Tuhan hidayah kita dah. Tunjuklah jalan betul pada kami Allah. Tunjuklah jalan betul pada kami Allah. Akan nak belaka jalan tu tu. Akan nak molek akan nak belaka. Tuhanlah pada kami Allah.
Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sampai situ juga hari ni. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala firman pula dalam ayat yang ni tu, royak pula lepas dah tu. Nah, kata Quran ni mari mana? Wa innaka latulaqal Qur'an min ladun hakimin alim. Nah, sesungguhnya engkau hai Muhammad latulaqqa. Tulaqqa sini maknanya diberikan, menyambut, terima. Nah, tulaqqa makna terima Al-Quran, menyambut dan menerima Al-Quran. Mari mana? Nabi terima, Nabi sambut Quran mari mana? Daripada siapa? Quran mari mana? Nah, milladun hakimin alim. Quran kita nak baca hari ni, alhamdulillah, saat-saat ini khasnya. Nah, Quran kita nak baca hari ni hormat atau mana comelnya, pada lebihnya, kelebihan dia, kerana Quran ni daripada sisi Allah. Min ladun hakimin alim. Nama Tuhan Hakim tu. Nah, daripada sisi Allah yang amat bijak sana, lagi amat mengetahui. Tuan hatta Quran kita sangat bijak, sangat cerdik. Nah, dah. Sebab itulah ayat Quran, ayat Al-Quran ini ayat 1000 tahun lepas dah apa, tapi mari turut siapa dek lah ni tak jadi lalang, tak jadi metan, panggil tak mundur dah ayat dia. Orang zaman maju gini pun duk guna Quran juga lagi. Nah, duk guna Quran. Mai duk ngaji, duk kaji tak habis lagi Quran ada gapo. Nah, benda-benda Quran duk ayat sama ada segala-galanya. Nah, segala-galanya. Kita tak reti ni tak nak ayat gapo nah. Kata ada gapo dalam Quran ni. Nah, sebab kita pandai baca sekarang je. Nah, mana baca sekarang je. Mari kita duk ngaji di Semakau. Ayat ada surah Maryam. Dalam Maryam ni kata, kita tahu tak kata Maryam mengandung mana pada Nabi Isa tu? Maryam mengandung melalui tiup benih masuk dalam rahim dia. Nah, Tuhan suruh malaikat Jibril tiup rahim masuk dalam benih benih dalam rahim Maryam. Nah, mana kata tidak melalui suntikan daripada panggil sperm masuk melalui tamacak jatuh tina dak. Nah, tapi hanya masuk dengan jarum gitu dah. Padahal bukan tiup. Nah, kemudian Allah ni dia buat tirut tu. Dek lot kau. Fak dia ada buat fak mahal Nah, fak Yahudi, fak Kristian nak tirut ni. Nah, orang tak boleh tak kuasa beranak perut besar melalui tamacak gini. Dia pisau buat lagu tu, dia perai benih tu. Nah, dia taruh benih. Lepas tu, dia perai, dia tengok siasat seorang perempuan yang payah nganu ni, dia tengok semua. Nah, atau telur masuk masa mana beranak ke kita ni ada telur. Kita ni ada telur. Nah, ada beranak ke kita ni. Nah, lepas tu ambil benih. Bos apa masuk atau dia benih telur masuk dah. Dia pun ambil sperm, ambil benih saat ni. Nah, kalau kita kena benih halal lah. Dia tak cara dah benih halal, benih siapa pun. Nah, kalau dia dah buat tu, ambil suntik. Nah, cocok masuk dalam rahim. Dah, cocok masuk dalam rahim. Orang ni dia tak ada Quran lewat dia. Tapi dia boleh ilmu ni main mana? Daripada Quran kita ke? Ada Quran kita. Kita je baca Quran ni nanti balas dengan orang. Nah. Bahawa dia mau buat tak percaya. Nah. Allah, kita hak tua baca Quran ni dah. Keduk balas. Habis masa dengan duk balas Allah Mahdini. Allah balas Allah usalli. Habis masa tengah kita lah. Dia mula kaji ambil Quran kita suk mana dah. Dia tak baca lagi Quran kita. Nah, dia tak percaya lagi, tak berimeh pada Islam. Nah. Tapi ajaran dalam Quran ni dia ambil. Nah, dah. Semua ajaran witiasat dalam Quran ni, nah. Witiasat saja. Nah, ilmunya banyak dalam Quran. Sebab tuan Quran tak ilmu banyak kan. Sebab tuan Quran ni hakim, bijak. Alim sangat tahu. Nah, alim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ni kita nak belajar gapo, nak reti gapo, tak nak lagi belajar lain dah. Ni ibu Quran, ibu ilmu ni panggil. Nah, ibu ilmu. Mebot duduk sini dah. Pak ke mana Mi pohon kecek sendiri pun tak ada ilmu banyak juga. Nah, kita pun tahu kadar ni lagi. Mana sebalik kita ngaji ni ayat dalam Quran ni banyak.
dah banyak benar nak kita dapat mengajar daripada Al-Quran, duk kaji tu buat jadi satu ilmu besar. Nah, dah. Ilmu yang banyak. La ilaha illallah. Hudan. Nah, nak tunjuk wak gapo, nak domain gapo, nak ada gapo kerja gapo. Nah, Quran lah ada semua tu. Nah. Wallahu alam, wallahu alam. Itulah dah sudah situ juga gini. Nah, sudah ayat tu lagi sekali lagi. Kita akan tak apalah dan minggu depan ni kita akan sambung ayat seterusnya pula. Nah, ayat seterusnya ayat 7 pula insya-Allah. Wallahu alam, wallahu alam.